Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Syakira binti Japri berserta rakan-rakan saya Nurul Syazrin binti Muhammad Jasni dan Azura binti Abdullah akan membentangkan berkaitan ketugasan kumpulan kami dalam subjek fiqh dakwah yang bertajuk Strategi dakwah melalui media sosial dan kepentingan. Dakwah merupakan suatu bahagian daripada kehidupan umat Islam yang mana merupakan tanggungjawab insan yang bergelar Muslim. Setiap tingkah laku dan perlakuan seseorang Muslim itu haruslah mengikut landasan dalam mengamalkan Islam itu sendiri agar menjadi contoh tauladan yang baik bagi masyarakat Islam yang lain. Perjalanan dalam menyampaikan dakwah tidak semudah yang disangka, kerana tidak semua mampu menerima dakwah dengan sekaligus. Para pendakwa dan mereka yang ahli dalam bidang ini haruslah kuat dan cekal hati dalam menyampaikan dakwah dan mencari cara dan kaedah yang bersesuaian agar dakwah yang disampaikan boleh sampai ke hati para sasarannya. Selain itu, pada era kemodernan kini, perkembangan teknologi yang semakin meluas, peluang untuk menyampaikan dakwah semakin berkembang yang mana media sosial kini dijadikan salah satu aktiviti yang kerap digunakan pada masa kini. Media sosial boleh dijadikan salah satu medium penyampaian dakwah dan menurut Normaliza, media juga merupakan salah satu teknologi yang pesat dan membangun serta mengalami perubahan dalam setiap saat. Oleh itu, alangkah baiknya jika para pendakwah dan masyarakat Islam memanfaatkan kemudahan teknologi media dan komunikasi yang ada pada hari ini sebagai alternatif dalam menyampaikan dakwah. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian penulisan esei ini ada 3, yaitu pertama, menyatakan konsep dakwah, yang kedua, mengenal pasti strategi dakwah di media sosial, dan yang ketiga adalah bagi mengkaji kepentingan dakwah. Seterusnya diteruskan lagi dengan objektif kajian pertama, yaitu apakah yang dimaksudkan dengan dakwah. Dakwah dari segi perkataan Arab berasal daripada perkataan yang membawa maksud, ajakan, seruan, panggilan, undangan dan jemputan kepada sesuatu tujuan. Dalam arti kata lain, dakwah membawa maksud mengajak dan menyuruh kepada sesuatu atau memberangsangkan orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Dari segi istilah pula, dakwah membawa maksud yang khusus yang mana dakwah dalam istilah tidak sama dan berbeza dengan dakwah yang lain yang secara jelasnya berbeza dari segi teori dan praktikal. Terdapat pandangan ulama tokoh Islam dalam mendefinisikan dakwah dari segi istilah yang mana dakwah didefinisikan sebagai satu program barnamij yang lengkap yang mana semua peringkatnya mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup serta menyingkap petunjuk jalan yang menjadi petunjuk kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazrin binti Muhammad Jasmi, memegang kad metrik BS 19110371. Saya akan menerangkan mengenai strategi dakwah di media sosial. Seperti yang kita tahu, dakwah bertujuan melaksanakan islah kepada ummah dan penambahbaikan dalam masyarakat. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, dan mereka yang bersifat demikian adalah orang yang percaya. Strategi dakwah di media sosial yang pertama adalah berkongsi dakwah melalui video secara kreatif. Berkongsi dakwah di media sosial melalui video secara formal sudah terlalu ramai dan juga banyak. Hal ini menyebabkan penonton menjadi bosan dengan cara penyampaian yang disampaikan oleh kebanyakan ustadz atau pendakwah di media sosial. Oleh itu, kita perlu memperbaiki cara penyampaian kita agar terlihat lebih kreatif dan penonton berasa seronok untuk mendengar, seterusnya memahami apa yang sebenarnya yang hendak disampaikan. Pada Oktober 2020, di laman web Mstar mengatakan bahawa seorang pelajar jurusan dakwah telah membuat ribuan penonton menangis dan rasa ingin berubah dengan videonya yang berjudul LGBT. Beliau mendapat banyak message daripada pelaku LGBT itu sendiri.
Jika dilihat cara penyampaian video daripada beliau, ia menyampaikan mesej dengan sangat santai, iaitu hanya menyampaikan mesej atas kertas. Namun, mampu menarik sehingga 400,000 tontonan dalam masa 2 hari ia dimuat naik di TikTok. Oleh itu, tidak pandai bercakap atau malu bercakap tidak lagi menjadi isu relevan untuk tidak berdakwah. Strategi berdakwah di media sosial yang kedua adalah menawarkan kelas mengaji secara percuma untuk mengutuhkan akidah dan membina akhlak. Pada fasa pandemik ini, semua maklum bahawa kita tidak dibenarkan melaksanakan sebarang program secara bersemuka, termasuklah kelas mengaji. Namun, dengan teknologi yang ada pada hari ini, kita dapat melaksanakan program secara maya dengan pelbagai cara, antaranya dengan menggunakan Google Meet, WhatsApp Group, live Instagram, live Facebook, dan sebagainya. Kelas mengaji, jika kita dengar, pastinya membayangkan semata-mata untuk pandai mengajar Iqra ataupun Al-Quran. Namun, para pengajar yang mengajar belajarnya Iqra dan Al-Quran perlu memasukkan elemen-elemen Islam yang lain, contohnya isu akidah terutamanya. Kita perlu memberi pengisian rohani kepada mereka kerana mereka adalah antara orang yang memang jiwanya inginkan perubahan. Daripada Utsman radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Selain itu, penerapan akhlak yang baik juga sangat perlu untuk dibentuk kepada pelajar. Antara nilai baik dalam akhlak Islam yang menjadi tonggak amalan bagi melahirkan individu unggul ialah amanah, tekun, ikhlas, berdisiplin, bersyukur, sabar, adil, patuh, dan taat. Dan perlu juga ditekankan bahawa dalam usaha kita untuk menjadi insan atau individu yang terbaik, khususnya mencapai kesempurnaan dalam aspek ibadah, kesediaan berkorban dalam erti kata bersedia menyumbang jiwa dan harta, masa dan nyawa, serta segala-galanya demi mencapai matlamat juga penting. Di dunia ini tiada jihad yang tidak menuntut pengorbanan. Segala pengorbanan yang disumbangkan demi gagasan ini tidak akan disia-siakan. Sebaliknya akan dibalas dengan ganjaran yang lebih besar dan pahala yang lebih baik. Seterusnya, strategi-strategi dakwah di media sosial yang ketiga adalah mengadakan program bukan dakwah tetapi diselitkan unsur dakwah. Perlunya mengadakan program bukan dakwah tetapi diselitkan unsur dakwah seperti program akademik. Program sedemikian akan menjadi program yang paling ditunggu oleh semua pelajar, tidak kira pelajar sekolah rendah, sekolah menengah maupun peringkat universiti. Pengisian di dalam program perlulah disusun dengan baik. Salah satu contoh elemen dakwah yang boleh dibawa masuk dalam pengisian adalah menyedarkan mereka bahawa umat Islam perlu mempunyai ilmu agar dapat memendung jahiliyah dalam diri dan dapat menjadikan diri mereka sebagai contoh pada orang lain dari segi ilmu dan akhlak. Selain daripada program akademik, program santuni asnaf juga penting untuk dilaksanakan, yang mana golongan sasar yang disantuni akan merasakan umat Islam adalah agama yang baik untuk dicontohi dan diikuti. Menurut Muhammad Ismail Abidin, selaku penyelaras program Corporate Social Responsibility CSR di 8 buah tempat di Indonesia pada tahun 2018, beliau mengatakan bahawa semua sukarelawan mereka merasa insaf setelah melihat kepayahan golongan sasar ini dan kemudiannya mereka berhasrat untuk mengikuti lagi program seperti ini. Oleh itu, di sini menampakkan bahawa pentingnya mempunyai strategi dakwah agar dakwah yang kita bawa bersifat natural dan tidak memaksa. Lebih-lebih lagi kepada golongan yang tidak berminat kepada program-program dakwah. Saya Azura binti Abdullah memegang nombor metrik BS 19110206. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kepentingan dakwah. Baiklah, saya datangkan 3 kepentingan dakwah, iaitu yang pertama, memelihara kesucian agama. Berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya
agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Oleh itu, sebagai umat Islam, aktiviti dakwah adalah sangat penting dilaksanakan untuk memelihara kesucian Islam. Seiring dengan peredaran zaman, pelbagai fahaman yang wujud yang boleh menggugat kesucian agama Islam. Sebagai contoh, wujudnya fahaman liberalisme, wujudnya LGBT yang semakin berleluasa, yang hari demi hari menjadi satu kebiasaan yang normal dalam kalangan masyarakat. Sedangkan mereka yang mengamalkan Islam yang sebenar, yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, sering dipulau dan dipandang serong oleh orang lain. Oleh itu, adalah sangat penting untuk menjalankan aktiviti dakwah untuk mengembalikan orang yang semakin jauh daripada Islam dan yang semakin mengamalkan gaya hidup barat kembali kepada Islam yang sebenar. Walaupun pada hakikatnya aktiviti dakwah sangat susah untuk dilaksanakan kerana perlu menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran. Namun, setiap pendakwah wajib melaksanakan aktiviti dakwah oleh setiap individu Islam yang mukallaf. Seterusnya, kepentingan dakwah yang kedua adalah mengubah pandangan hidup. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud, serulah, iaitu manusia, kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Berdasarkan ayat tersebut, Allah menyeru para rasul untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah kebijaksanaan serta nasihat ke jalan yang baik, dan jika mereka mengajak berdebat, maka bantahlah mereka dengan cara yang baik. Oleh yang demikian, dapat disimpulkan bahawa untuk mengajak manusia ke arah yang lebih baik, kita hendaklah menggunakan cara yang sesuai. Sebagai contoh, sebagai seorang pendakwah, kita hendaklah menggunakan cara yang lemah lembut dan bijaksana serta berhikmah dalam menyampaikan dakwah. Hal ini dikatakan demikian kerana tiada seorang pun manusia yang suka akan kekerasan jika diarahkan untuk melakukan sesuatu perkara. Oleh yang demikian, jika seorang pendakwah mengamalkan konsep dakwah secara lemah lembut dan berhikmah, maka kita dapat mengubah pandangan seseorang terhadap dakwah, bahawa dakwah itu adalah dengan cara berlemah lembut dan bukanlah dengan cara paksaan ataupun kekerasan. Seterusnya, kepentingan dakwah yang ketiga dan yang terakhir adalah mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Manusia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian. Manusia dikurniakan akal untuk berfikir. Manusia dikurniakan akal untuk membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Fitrah manusia juga diciptakan berbeza-beza. Oleh yang demikian, setiap manusia mempunyai keinginan dan kehendak masing-masing. Oleh itu, manusia memerlukan pemimpin kepada mereka agar dapat memimpin mereka ke arah yang betul dan diredai oleh Allah, serta menjauhkan diri mereka daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, salah satu kepentingan dakwah adalah mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap orang pasti ada terdetik di hati mereka untuk berubah menjadi yang lebih baik. Namun demikian, ada di antara mereka yang tidak tahu bagaimana cara untuk berubah, dan ada juga di antara mereka yang belum terdetik di hati mereka untuk berubah. Oleh itu, dengan kehadiran pendakwah yang membawa mereka ke arah yang lebih baik dan menunjukkan contoh-contoh teladan yang baik kepada mereka, pasti akan memberi perubahan yang baik kepada mereka dengan izin Allah. Pendakwah hendaklah menjadikan diri mereka sebagai contoh teladan yang baik dengan menunaikan peranannya dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah
surah Fussilat ayat ke-33 yang bermaksud, dan tidak ada orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah.